cikgu akan terus pergi kepada pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 10. Okey, bab 10 tajuk dia adalah kecerunan garis lurus. Okey, untuk bab 10 ni ada satu je subtopik iaitu 10.1. Okey. Sebagai pengenalan apa yang dimaksudkan dengan kecerunan? Okey, kecerunan ataupun darjah kecuraman. Okey. Kecerunan ataupun dengan kata lain maksudnya adalah darjah kecuraman. Biasanya kecerunan ini dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Gunung yang tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di negeri Sabah. Di mana ketinggiannya ialah 4,095 meter dari aras laut. Kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk mendaki untuk sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey, dan terdapat juga perhentian untuk bermalam di Labang Rata. Labang Rata ni semasa mendaki Gunung Kinabalu dia ada satu checkpoint ataupun tapak untuk perhentian bagi pendaki untuk bermalam Labang Rata, iaitu pada ketinggian 3,273 meter dari aras laut. Dari Labang Rata, kecerunan gunung semakin bertambah. Itu adalah maksud lain bagi kecerunan iaitu darjah kecuraman. Okey, kita akan terus pergi kepada subtopik kita yang pertama iaitu 10.1 kecerunan. Okey. Ini sebelum tu cikgu harap kamu tengok boleh nampak ni aktiviti kreatif. Ini kamu boleh lakukan di rumah. Ada masa di rumah kalau kamu tak ada kelas, okey, ataupun pada waktu malam kalau kamu ada masa boleh cuba lakukan aktiviti kreatif ni seperti dalam buku teks kamu, di mana tujuan dia untuk memahami konsep kecerunan. Macam mana cara dia? Kamu perlu sediakan bahan-bahan iaitu kad manila berukuran 20 cm x 9 cm. Kemudian perlu ada 5 hingga 6 biji pemadam dan sebiji guli. Okey, langkah kerja dia sebab sekarang ni kita belajar di rumah. So yang pertama ni kita tak boleh lakukan iaitu membentuk kumpulan, tak boleh kamu kena lakukan secara individu. Ataupun kalau nak minta tolong adik kamu, abang atau kakak pun boleh juga. Okey. Langkah seterusnya boleh lipat kad manila yang berukuran 9 cm seperti dalam rajah ni. Okey, kemudian yang ketiga susun 3 biji pemadam secara bertindih di bawah. Dan 1 biji pemadam lagi diletakkan di bawah hujung kiri dan kanan manila kad. Okey, kemudian apa berlaku? Okey, letak guli pada hujung kad manila yang paling tinggi dan biarkan guli tersebut bergerak di sepanjang laluan. Okey, jadi kamu perhatikan apa yang berlaku. Tengok kelajuan guli itu macam mana. Okey, kemudian selepas itu apa yang berlaku? Kamu tambah ketinggian kad manila dengan tambahkan 1 atau 2 biji lagi pemadam. Kalau sebelum ni 3 biji pemadam, untuk kamu lapik kad manila tu, kamu boleh tambah untuk uji kaji seterusnya, tambah 1 ataupun 2 lagi pemadam. Kemudian kamu letak guli atas kad manila tersebut dan kamu perhatikan apakah yang berlaku pada kelajuan guli semasa menuruni kad manila tersebut. Adakah semakin laju? Adakah semakin perlahan? Okey. Nanti kalau ada masa kamu boleh cuba buat ni lah. Kerana apa yang berlaku, kejap cikgu tengok ada rakan kamu nak join. Okey, Surya. Alright. Okey, sebenarnya daripada aktiviti ni kalau kamu lakukan, alright, kamu akan dapati kelajuan guli bergantung pada ketinggian tapak peluncur guli. Di mana kalau tapak peluncur tu yang kamu letakkan pemadam tadi semakin tinggi tapak peluncur, maksudnya semakin banyak kamu letakkan pemadam untuk lapik
kat Manila tu akan jadi semakin tinggi tapak peluncur. Semakin tinggi tapak peluncur, semakin bertambah kelajuan guli tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya bila semakin tinggi tapak peluncur, maksudnya kecerunan dia juga semakin bertambah. Okey, alright. Okey, kita tengok seterusnya. 10.1.1 kecuraman dan arah kecondongan. Okey, ini kamu tolong tengok gambar ni. Okey, gambar kita ada dua orang yang sedang naik basikal lah. Dia naik basikal, dia melalui bukit ni pada checkpoint A, checkpoint B, D, E dan F. Okey. Kalau kamu tengok gambar ni, kawasan manakah yang dikatakan curam dan mengapa? Okey. Rajah menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Alif Afif semasa berbasikal. Ketika mereka mendaki di laluan C, di laluan C ni, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, keadaan basikal sangat laju. Mengapakah situasi ini berlaku? Okey, kalau kamu pernah lalui keadaan ini, pernah naik basikal di kawasan kawasan yang berbukit lah. Biasanya kalau kita nak naik bukit tu, kita rasa susah. Kita perlu gunakan tenaga yang banyak untuk kayuh basikal. Kenapa? Sebab kecuraman bukit itu ataupun kecondongan dia semakin bertambah. Itu menyebabkan susah untuk kita mendaki bukit tersebut. Sama juga dengan keadaan di sini. Okey, ketika dua orang pengayuh basikal ni mendaki di laluan C, mereka sangat sukar kerana kecuraman pada titik C ni dia tinggi. Sebab itu dia susah. Tapi semasa menuruni, mereka dapati pada titik E, keadaan basikal sangat laju. Kenapa? Sebab kecuraman pada titik E adalah tinggi juga. Okey. Apabila kecuraman ataupun kecerunan semakin tinggi, dia akan memberi kesan kepada pengayuh basikal tersebutlah. Nak daki kawasan berbukit yang semakin tinggi kecuraman ataupun kecondongan susah. Tapi sewaktu menuruni bukit, dia akan jadi mudahlah bila kita lalu kawasan yang mempunyai kecuraman ataupun kecondongan yang tinggi. Okey, alright. Kita tengok lagi. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tengok contoh satu. Ini soalan contoh satu dalam buku teks kamu, muka surat 191. Okey. Okey, sebelum tu cikgu bacakan kat sini. Okey, kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okey, nanti kita akan tengok untuk kita lebih faham pernyataan ini. Tengok contoh satu soalan dia. Perhatikan rajah di sebelah, bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan MN. Mana garisan MN? Kalau kamu tengok dekat tangga ni, ini kita ada titik M, ada titik N. So garisan dia yang ni lah. Titik M ni, kalau kita sambungkan dengan titik N, ada satu garisan. Okey. Dan KL mana? Garisan KL. Ini kalau kamu tengok rajah seorang perempuan ni, dia menuruni eskalator. Okey. Pada titik K dan titik L, kalau kita sambungkan garisan ini akan membentuk satu garis. Okey. Jadi buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah tersebut. Garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Okey, semakin besar nilai sudut. Nilai sudut kat mana? Kamu tengok kat sinilah sudut. Okey, sudut 30 darjah ni dan sudut 45 darjah ni. Okey, semakin besar sudut kat sini, maka semakin tinggi nilai kecerunan. Oleh sebab itu, garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN.
Okey, itu cara dia kalau kita nak bandingkan mana satu garisan yang lebih curang, kita tengok kepada sudut kecuraman yang ada pada kedua-dua garisan tersebut. Okey, seterusnya cikgu sambung lagi. Kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, apa maksud nisbah? Dalam matematik, nisbah ni bermaksud bahagi. Jadi untuk cari kecerunan, kita boleh cari menggunakan formula iaitu hasil bahagi antara jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Iaitu kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, tengok ni. Rajah di sebelah menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelongsor di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B adalah setinggi 2 meter. Ini garis lurus ni 2 meter. Okey. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik C dan titik B. Titik C, mana titik C? Titik C. Ini titik B. Ialah 3 meter. CB. CB ialah jarak mengufuk. Mana CB? CB, ini C. Yang ini B. CB, ini kita panggil sebagai jarak mengufuk. Manakala AB. AB mana AB? Ini A. Titik A, ini B. Jadi, garisan yang menyambungkan titik A dengan titik B ni, ini kita panggil sebagai jarak mencancang. Okey? Alright. Ini kamu kena tahulah. Macam mana nak tahu jarak mengufuk, macam mana nak kenal jarak mencancang. Okey, alright. Seterusnya kita tengok kat sini. Contoh 2. Daripada setiap rajah di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dengan titik R. Ini titik P, ini titik R. Okey. Mana satu jarak mencancang? Okey, jarak mencancang dia mana? Antara titik P dengan titik R, jarak mencancang dia adalah PQ. Ini jarak mencancang dia, iaitu garisan PQ. Okey, jarak mencancang iaitu garisan PQ sama dengan 2 meter. Manakala jarak mengufuk dia mana? Jarak mengufuk dia adalah garisan QR. Jarak mengufuk ni adalah garisan QR, iaitu sama dengan 4 meter. Jadi kalau dia tak tanya apa-apa lah, dia nyatakan jarak. Okey. Ni jawapan dia sama kat sini lah. Okey, PS jarak. Nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik R. PS mana PS? Okey, yang B pula, soalan B. Ini soalan lain IDA ni B. Untuk soalan B, okey, jarak mengufuk dia mana? Jarak mengufuk sama dengan jarak P ke S. Jarak P ke S berapa? Macam mana nak tahu jarak P ke S? Macam mana nak tahu? Kamu kira je. Dengan petak ada berapa petak? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak. 5 petak maksudnya 5 unit. Jadi jarak mengufuk dia adalah PS sama dengan 5 unit. Sebab itu kat sini dia tulis 5 unit. Manakala jarak mencancang dia adalah jarak daripada titik R ke S. Ada berapa petak? Kira. 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. 4 petak maksudnya 4 unit. Sebab itu jawapan dia adalah 4 unit. Okey, itu cara dia kita nak kenal pasti jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Okey, cikgu sambung lagi. Okey, ini kamu kena tahu. Okey, formula yang kita boleh gunakan untuk cari nilai kecerunan bagi garis lurus. Okey, diberikan satu graf di sini. Ini ada paksi X, ini paksi Y. Okey, alright. Ini ada satu graf lah kat sini. Okey, jarak mengufuk adalah ni lah. Jarak daripada titik ini ke sini. Ini kita panggil sebagai jarak mengufuk. Manakala jarak mencancang adalah jarak daripada titik ini ke titik ini. Okey, ataupun dengan kata lain, jarak mencancang sama dengan nilai perubahan Y. Perubahan Y maksudnya macam mana nak tahu perubahan Y? Kita boleh cari nilai perubahan Y dengan kita tolak 2 titik pada titik Y, iaitu Y2 tolak Y1.
Lepas ni kita akan tengok apa dia Y2, apa dia Y1. Okey, manakala jarak mengufuk sama juga dengan perubahan X. Perubahan X ni macam mana? Cari dia ada kaedah dia juga, iaitu kita kena tahu nilai X pada dua titik iaitu X2 tolak X1. Lepas ni kita akan tengoklah apa dia X2, apa dia X1. Okey, satu lagi tips yang kamu kena ingat untuk dalam matematik, kita gunakan simbol huruf M kecil untuk mewakili kecerunan garis lurus. Okey, jadi formula untuk kira kecerunan garis lurus ataupun M kecil sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey. Tengok contoh 3 ni. Bagaimana penyelesaian yang kita boleh gunakan untuk cari nilai kecerunan. Okey, daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. Okey, perihalkan kecuraman garis PQ dan BC. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ini? Okey, ini dia berikan rajah, iaitu kita ada sebuah segitiga, ada titik P, ada titik Q. So macam mana nak cari kecerunan garis lurus PQ ni? Okey, nak cari kecerunan, formula dia adalah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi kita kena kenal pasti berapa nilai jarak mencancang. Jarak mencancang ialah berapa? Jarak mencancang yang mana? Jarak daripada ini ke sini. So kira lah ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. Satu petak sama dengan 1 unit. Kalau 4 petak sama dengan 4 unit. Jadi jarak mencancang ialah 4 unit. Kemudian kamu kena tahu pula berapakah nilai jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang mana? Jarak mengufuk ni jarak daripada titik Q ke sini. Ada berapa petak? Ada berapa unit? Ada 1, 2, 3. Ada 3 petak. 3 petak bermaksud 3 unit. Sebab 1 petak sama dengan 1 unit. Sebab tu jarak mengufuk dia adalah 3 unit. Okey, jadi kita boleh kira kecerunan iaitu kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk sama dengan 4 bahagi 3. Jadi jawapan dia adalah 4/3. Okey, ini jawapan untuk A. Manakala untuk B pula, okey, macam mana nak cari kecerunan BC. Okey, BC. Macam mana nak cari kecerunan BC? Nak cari kecerunan garis lurus BC, kita kena gunakan formula kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi, kamu kena kenal pasti berapakah nilai jarak mencancang. Jarak mencancang tu yang mana? Jarak daripada titik ini ke titik B. Ada berapa unit? Ada 1, 2. Ada 2. 2 unit. Okey, jarak mencancangnya ialah 2 unit. Manakala jarak mengufuk, jarak daripada titik C ke titik kat sini. Jarak mengufuk ni dia jarak yang selari dengan paksi X. Okey, so ada 3 unit jarak mengufuk. Okey, kemudian kita masukkan dalam formula kecerunan, iaitu sama dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk sama dengan 2 bahagi 3. Oleh itu, kecerunan BC ialah 2/3. Okey, itu yang mana cikgu harap kamu kena hafal lah formula untuk cari kecerunan. Dan selain pada hafal formula nak cari kecerunan, kamu juga kena tahu macam mana nak cari jarak mencancang dan macam mana nak cari jarak mengufuk. Okey, alright. Cikgu rasa untuk kelas kita hari ini, cikgu berhenti sampai contoh 3 sahaja. Okey, ada sebarang soalan sebelum cikgu bagi latihan? Ada sebab tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, cikgu nak kamu buat latihan sedikit latihan untuk hari ini. Okey, jap kita tengok latihan mana. Okey. Hari ini cikgu nak kamu buat latihan Jom cuba 10.1. Okey, latihan Jom cuba 10.1. Cikgu nak kamu jawab soalan 1 dan soalan 2. Buat soalan 1 dan soalan 2. Boleh gunakan masa sekarang ni sebab kita masa matematik ni ada lagi. Jadi walaupun kelas Google Meet kita tak lama lagi habis,
Okey, boleh gunakan masa yang ada ni untuk buat soalan 1 dan 2 latihan jom cuba 10.1. Okey, boleh buat dalam buku latihan matematik 1 atau 2 ataupun 3. Mana-mana pun boleh guna. Okey, alright. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Dan lagi sekali, kalau kamu ada masalah, macam mana cara nak buat soalan, nak jawab soalan kamu tak faham, bolehlah tanya cikgu, boleh mesej cikgu. Okay, alright. So sekian saja kelas kita hari ini. Okay, terima kasih kepada murid yang hadir kelas kita hari ini. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu.